Jawatan kuasa khas siasat kes kematian Allahyarham Muhammad Adib ditubuhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam ini. Saudara, satu jawatan kuasa khas diwujudkan bagi memastikan siasatan menyeluruh dan telus dilakukan terhadap kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jawatan kuasa khas itu diberi tempoh 6 bulan untuk menjalankan siasatan. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ia turut dianggotai Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, serta Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Beliau menerusi kenyataan berkata ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kes kematian Allahyarham Adib yang juga anggota Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya mendapat keadilan sekaligus pelaku kematian Adib dihadapkan ke muka pengadilan. Sementara itu, bapa Allahyarham Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid menzahirkan kesyukuran dan akui ia memberi sinar baharu kepada keluarga untuk mendapatkan pembelaan atas kematian anaknya. Muhammad Kasim berkata pengumuman itu juga menandakan kerajaan mengambil berat dengan kes kematian anaknya itu dan berharap jawatan kuasa berkenaan memainkan peranan dengan berkesan. Malah keputusan kerajaan mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi memastikan siasatan menyeluruh dan telus berhubung kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim adalah berita gembira yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia. Yalah, ni satu berita yang agak bagus jugalah maksud saya tu kan. Jadi kerajaan dah mula nak ambil berat tentang arwah ni. Itu jalan. Alhamdulillah. Kalau dah ada satu badan tu kita harap macam itulah. Cuma kita harapkan kalau dah tubuh satu badan tu kita minta yang berkenaan tu bersungguh-sungguh. Mau ada badan saja tapi tak tak bersungguh-sungguh. Tentulah perkara ni kita dah tunggu-tunggu daripada dulu. NGO pun nak desak untuk kerajaan terutama buat siasatan. Tapi inilah kerajaan ni dah umum, dah tubuh satu badan untuk siasatan. Nanti semua orang akan rasa lega macam kami telah keluarga ni. Muhammad Kasim berkata penubuhan jawatan kuasa khas tersebut sememangnya amat dinantikan dan semestinya memberi sedikit kelegaan kepada keluarganya yang sentiasa merindukan arwah Muhammad Adib. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan penubuhan 2 pasukan petugas khas yang turut dipersetujui mesyuarat Kabinet semalam. Pasukan petugas khas pertama bagi menyemak semula undang-undang berkenaan kes Pedra Branca, Pulau Batu Putih yang akan dipengerusikan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Manakala satu lagi pasukan petugas khas bagi membuat kajian awal terhadap dakwaan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas menerusi bukunya My Story, Justice in the Wilderness. Bahagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Peguam Negara bertindak sebagai urus setia selain dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara yang akan dilantik dalam masa terdekat. Tempoh 6 bulan turut diberikan kepada kedua-dua pasukan ini untuk memperoleh dapatan dan cadangan sebelum dibentang untuk tindakan susulan.
Pembangunan semula sektor pelancongan negara antara yang akan diberi tumpuan khusus dalam bajet 2022 akan datang. Sektor berkenaan dijangka kembali pulih susulan kebenaran rentas negeri yang akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah melihat sektor tersebut antara yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19 selain merupakan sektor terakhir yang dibenar beroperasi kepada orang awam dalam pelan pemulihan negara. Cabaran yang mereka hadapi sebenarnya ialah dari segi cash flow ataupun working capital, modal kerja kerana begitu lama telah tidak beroperasi. Dan itulah salah satu fokus kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyebut dalam ucapan beliau ataupun dalam temu juga Yang Amat Berhormat baru-baru ini, saya rasa pada minggu lepas, bagaimana kita akan membantu sektor SME untuk mencari pembiayaan yang lebih mudah bagi sektor-sektor yang paling terkesan. Sektornya contohnya pelancongan. Menurut beliau, memandangkan ia merupakan sektor yang memacu kepada kegiatan ekonomi negara, perhatian dan peruntukan yang secukupnya wajar disalurkan kepada sektor itu. Tengku Datuk Seri Zafrul dalam masa sama memberi jaminan bahawa keluhan pemain industri yang terlibat di semua peringkat akan didengari dan pihaknya akan berusaha mencari jalan penyelesaian. Beliau berkata demikian selepas hadir pada program dialog dan konsultasi bagi aspek warisan serta pelancongan yang disertai pemegang taruh sektor pelancongan di negeri berkenaan di Georgetown petang tadi. Terdahulu, beliau melakukan lawatan ke Pulau Pinang dalam rangka jelajah bajet 2022 bagi mengumpul maklum balas daripada pelbagai sektor. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 8,743 kes, turun 1,008 kes daripada 9,751 kes yang direkodkan semalam. Berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri. Saudara, 10 kluster baharu dikenal pasti hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. 4 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja membabitkan Negeri Sembilan, Selangor, Johor dan Pahang. Sementara itu, 4 kluster komuniti turut dikenal pasti di Kelantan, Pahang dan Perak. 2 kluster lagi membabitkan kumpulan berisiko tinggi di Pulau Pinang dan Pahang. Jumlah kluster yang telah tamat sebanyak 4,735 kluster dan jumlah kluster aktif 845 kluster. Hospital Bera dijangka siap sebelum akhir Disember tahun ini. Ia akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Januari 2022. Apabila hospital itu siap kelak, ia dijangka mampu memberi kemudahan kesihatan kepada 150,000 penduduk dari Bera dan kawasan kejiranan. Berarti kita tengok kebanyakan bangunannya semua dah siap. Hari ini 98% tu bermakna telah pun meliputi hampir keseluruhan. Dari segi bangunan kita kira 100% siap. Cuma mungkin dari segi accessories dan juga finishes lah, kemasan terakhir untuk disiapkan. Hospital yang mula dibina pada 2010 itu dibangunkan dengan peruntukan berjumlah 130 juta ringgit. Beliau meninjau perkembangan pembinaan hospital berkenaan yang sebelum ini terbengkalai. Saudara, seorang lelaki yang dipercayai mengalami masalah kesihatan mental maut selepas dipercayai terjun dari tingkat 17 Blok C Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Wahyu Kepong.
Ketua Polis Daerah Sentul Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut kira-kira pukul 3.10 petang. Mangsa lelaki warga tempatan berusia 36 bukan penduduk di sini dipercayai dari segambut. Assistant Commissioner Beh Eng Lai memberitahu mangsa dipercayai bunuh diri. Mangsa mengalami masalah mental dan memegang kad rawatan psikiatri di Hospital Kuala Lumpur. Siasatan lanjut masih dijalankan. Jenazah 3 kanak-kanak yang ditemukan lemas di muara Sungai Kampung Mangkok Setiu selamat disemadikan dalam satu liang lahat. Kesemua mangsa dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Losong, Panglima Perang, Kuala Terengganu kira-kira jam 7 petang. Terdahulu ketiga-tiga mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Setiu untuk dibedah siasat. Jenazah kesemua mangsa dibawa pulang ke kediaman nenek mereka di Kampung Losong untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan. Dalam kejadian semalam, 3 bersaudara dikhawatiri lemas kira-kira 5.30 petang di muara Sungai Kampung Mangkok di Setiu. Mayat 2 beradik Nur Amni Isyirah Saiful Tarmizi, 9 tahun dan adiknya Muhammad Aryan Fahim masing-masing ditemukan pada jam 12.58 pagi dan 1.47 pagi. Manakala sepupunya Nurul Hasna Humaira Cik Muhammad Humaizi, 11 tahun, berjaya ditemukan pasukan pencarian jam 8.15 pagi. Pusat Operasi mengesan 4 pemancing tempatan serta seorang tekong yang tidak balik sejak 2 Oktober lalu di Santubong ditutup petang tadi. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus berkata keputusan itu dibuat selepas tiada petunjuk baharu selama seminggu operasi mengesan mereka dilakukan. Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus memberitahu gerakan mengesan Khamizan Zaidi, Eng Chin Hui, Christopher Teo, Yap Zi Kang dan Leody Lee diaktifkan sejak 2 Oktober lepas selepas satu laporan polis dibuat oleh pemilik bot terbabit di Balai Polis Santubong. Perkara tersebut telah dimaklumkan kepada waris keluarga mangsa selepas satu mesyuarat khas pasukan SAR di Santubong. Walau bagaimanapun, beliau memaklumkan operasi berskala kecil oleh setiap agensi penyelamat tetap dijalankan dari semasa ke semasa. Kita minta komuniti maritim, nelayan yang keluar ke laut ataupun ada yang mencari sumber laut di kawasan pantai dan sebagainya, sekiranya mereka menjumpai petunjuk baru seperti mayat, dia kena terus lapor. Bukannya tunggu tunggu ambil masa untuk melapor tu kemudian. Sebab bila jarak masa tu agak lama dengan keadaan air pasang surut, body tu pastinya akan beralih. Dalam operasi hari ini, seramai 110 anggota SAR dari pelbagai agensi penyelamat dengan 14 aset air dan udara melakukan pencarian komprehensif dari Tanjung Datu sehingga ke Tanjung Sirik dengan keluasan 3,144 batu nautika persegi. Bagaimanapun, operasi itu masih menemui jalan buntu. Cuba mengaburi penguatkuasa dengan pelbagai cara walaupun berada di tengah lautan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tetap mampu mengesan onar yang dilakukan kapal dan nelayan asing. Bersau tanpa kebenaran di perairan negara dan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan asing ditangani dengan ampuh APMM tanpa lelah. Wartawan Azizi Harun yang menyertai operasi khas APMM baru-baru ini ada laporannya. Mereka mesti dihukum. Bila kita hukum mereka, secara tidak langsungnya kita menuntut kedaulatan negara. Kita mempertahankan kedaulatan negara.
saya menyertai Op Jangka Haram, Op Naga dan Op Kuda Laut di perairan Laut Cina Selatan bersama Ketua Pengarah APMM Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum. Op khas Jangka Haram menumpukan kepada kesalahan kapal dagang melakukan aktiviti bersauh tanpa kebenaran di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Pemantauan dilakukan menggunakan pesawat bombardier CL-415 bermula pada ketinggian 6,000 kaki dan merapati beberapa kapal dagang pada ketinggian lebih rendah iaitu sekitar 200 kaki terutama di utara perairan Johor Timur. Jadi di sini kapal-kapal ataupun bot nelayan dapat dikenal pasti menerusi sistem radar yang terdapat dalam pesawat bombardier. Semakan mendapati ada kapal yang mematikan sistem pengenalan automatik AIS. Tindakan itu bukan sahaja boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan perairan, bahkan kepada kapal-kapal yang lain. Setelah dikesan, maklumat disalur kepada aset APMM di laut untuk melakukan tindakan lanjut. Aktiviti transfer minyak ni, ship to ship, inilah transfer dilakukan secara haram, tanpa kebenaran. Kita pun tak tahu minyak mana yang diambil, dari mana dia yang minta tu. Yang itu juga menjadi kesalahan lah. Sejak Januari, 81 kapal dari pelbagai negara telah ditahan dan lebih 1.3 juta ringgit saman dikenakan mahkamah atas kesalahan dilakukan. Op Naga dan Op Kuda Laut pula menumpukan kepada aktiviti pencerobohan nelayan asing. Dalam Op Naga Barat dan Timur yang diaktifkan pada Ogos 2019, 303 bot nelayan asing dan lebih 2,000 kru pelbagai warga negara telah ditahan manakala nilai rampasan lebih 373 juta ringgit. Hasil yang berjaya dikutip pula lebih 71 juta ringgit. Manakala dalam Op Kuda Laut, 149 tangkapan bot dengan 1,516 kru diberkas membabitkan nilai rampasan lebih 224 juta ringgit. Laporan risikan yang kita dapat ada menunjukkan tempatan pengusaha-pengusaha terma di tempatan bersekongkol juga dengan nelayan asing ini. Dan kita harap kerjasama daripada agensi-agensi lainlah untuk kita melihat ke dalam di mana kelemahan kita. Pemantauan dan pengesanan aset laut, udara dan juga sistem radar swasla milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia jelas menunjukkan terdapat perubahan yang signifikan di mana terdapat penurunan dengan kadar yang amat ketara sehingga ada di perairan Kelantan dan Terengganu yang jumlahnya sifar. Namun usaha ini perlu diteruskan kerana dengan usaha inilah maka perairan negara dan kedaulatannya dapat kita jaga. Azizi Harum, Berita RTM. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor menyasarkan lebih 386,000 rakyat Selangor terlibat dengan Hari Sukan Negara 2021 peringkat Negeri Selangor. Pada perasmian Hari Sukan Negara di Kuala Langat, 250 orang turut serta dengan pematuhan norma baharu. Menurut Setiausaha Politik kepada Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Hilman Idham, rakyat Selangor perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan aktiviti riadah dan kecergasan biarpun pandemik COVID-19 melanda negara. Beliau yang juga adun Gombak Setia berharap Hari Sukan Negara memberi impak positif kepada pembangunan sukan di negeri ini dan menjadi pemacu membudayakan sukan sebagai gaya hidup cergas dan aktif. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Hari Sukan Negara 2021 peringkat negeri di Selangor di Bandar Gamuda Cove, Kuala Langat hari ini. Pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya Fun Walk dan Fun Aero Zumba. Suruhanjaya Security Malaysia SC menerima lebih 2,000 pertanyaan dan aduan melibatkan skim pelaburan tidak sah atau penipuan sehingga September lepas. Pengerusi Eksekutif SC, Datuk Syed Zaid Albar memberitahu angka itu meningkat berlipat kali ganda daripada jumlah dilaporkan tahun lepas. As at 30th September 2021, we have made 202 new entries in the SC's Investor Alert,
compared to 134 entries for the entire year of 2020. This year alone, with the help of MCMC and Facebook Malaysia, we have managed to block 97 websites and 7 Facebook accounts. Laman Sesawang Garis Panduan Pelisinan Malaysia MyGP diperkenal sebagai pusat rujukan utama khusus buat komuniti perniagaan. Platform itu akan turut meningkatkan ketelusan dalam proses permohonan lesen dan permit menerusi penambahbaikan garis panduan pelisinan. Ia sekaligus memudahkan peniaga mendapatkan maklumat keperluan pelisinan secara cepat dan mudah. Tadbir urus yang berpandukan integriti memberi impak yang besar dan ianya tidak tertakluk hanya kepada ruang lingkup pencegahan rasuah dan salah laku. Apabila proses permohonan untuk lesen dan permit menjadi lebih telus, syarikat dan pengguna akan lebih mudah untuk memulakan dan meneruskan aktiviti perniagaan. Mengulas lanjut MyGP, antara usaha kerajaan menangani isu dokumentasi tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat permohonan serta proses yang berulang dan bertindih. Justru, platform tersebut akan menjimatkan masa dan kos pemohon dan melonjakkan pertumbuhan produktiviti ke tahap lebih tinggi. Sukan kita mulakan dengan aksi Piala Uber 2020 di Aarhus, Denmark. Harapan pasukan wanita negara untuk mengejutkan pasukan tuan rumah pada aksi pertama kumpulan D tidak kesampaian. Biarpun berjaya memberi saingan, namun masih belum cukup untuk mengatasi Denmark apabila tumpas 1-3. Atasi satu mata. Walaupun satu ketika kita menyaksikan Kisona memungut mata. Pemain perseorangan wanita S. Kisona yang membuka tirai perlawanan menentang Mia Bichfeld bermula baik di awal set pertama. Dia kemudian seperti hilang punca apabila serangan yang diatur kerap tidak menjadi selain banyak melakukan kesilapan yang memberi mata mudah buat lawannya. Dia tewas straight set 11-21, 7-21 dalam masa 34 minit. Saingan kemudian diteruskan beregu wanita M. Tina yang bergandengan dengan pemain senior Lee Meng Yen susulan kecederaan yang dialami Pearly Tan. Tewas di set pertama 19-21, pasangan negara itu berjaya bangkit di set kedua dengan kemenangan 21-10. Namun mereka gagal mengekalkan momentum di set penentuan apabila sering melakukan kesilapan sekaligus tewas 13-21. Malaysia kemudian berjaya meraih mata pertama menerusi perseorangan kedua Yun Chi Kwan. Biarpun kalah di set pertama 18-21, Ki Swan bangkit pada dua set berikutnya untuk menewaskan Line Christopherson 21-18 dan 21-15. Mata penyamaan yang dicari juga gagal diraih apabila pasangan Teo Mei Zing Yap Ling tewas di tangan gandengan Emily Magellan Freya Raven dalam straight sets 13-21, 19-21. Perseorangan ketiga, K. Lekshana ketika ini sedang beraksi menentang Leinhoimark Karsfeld bagi melengkapkan saingan. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan Piala Uber kumpulan D, China mudah menundukkan Kanada dengan 5-0. Dalam perlawanan kumpulan A, Indonesia turut tidak menghadapi masalah apabila menewaskan Jerman 4-1, manakala Jepun mudah menundukkan Perancis 5-0. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Kita semua, keluarga Malaysia, terus berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Yang sahih hanya di berita RTM. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.